Buletin Didik 27 Februari bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah mangsa banjir yang berada di pusat pemindahan sementara PPS di Terengganu dan Kelantan terus mencatat peningkatan. Sehingga jam 7 malam tadi, seramai 13,891 mangsa membabitkan 4,334 keluarga di dua negeri berkenaan kini ditempatkan di 177 PPS. Di Terengganu, jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 6,561 orang berbanding 4,539 tengah hari tadi. 8 daerah terjejas akibat banjir ialah Marang, Dungun, Kuala Nerus, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Besut dan Kemaman. Manakala di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir hampir meningkat 2 kali ganda kepada 6,460 orang berbanding 3,980 mangsa tengah hari tadi. Kesemua mereka dipindahkan ke 64 PPS yang dibuka. 7 jajahan di Kelantan terlibat banjir setakat ini ialah Kota Baru, Tanah Merah, Pasir Putih, Pasir Mas, Kuala Kerai, Jeli dan Machang. Di Pahang, paras sungai Tebeling di Jerantut kembali meningkat. Siren amaran dibunyikan pada jam 5 pagi selepas paras sungai terbabit mula melimpah dan menenggelamkan beberapa kampung di Taman Negara. Bagaimanapun, hingga jam 6 petang tadi, belum ada mangsa yang dipindahkan. Susulan situasi banjir yang sedang melanda Terengganu dan Kelantan ketika ini, Kementerian Pendidikan KPM telah membuka bilik gerakan banjir di dua negeri tersebut. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin dalam hantaran di laman Facebook, banjir yang semakin buruk di beberapa lokasi telah menjejaskan Pusat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM di dua negeri terbabit. Justru lembaga peperiksaan sedang mengambil tindakan untuk menguruskan pusat peperiksaan yang terjejas. Sebarang pemakluman akan diumumkan segera oleh KPM. Peperiksaan SPM 2021 akan bermula pada 2 hingga 20 Mac ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie Jidin meluangkan masa bertemu calon SPM 2021 di Sekolah Menengah Sains Batu Pahat semalam. Beliau berkongsi tips dan kata-kata semangat kepada calon yang akan memulakan peperiksaan utama itu kurang 3 hari lagi. Dalam nasihat yang dititipkan Datuk Dr. Razzie, beliau percaya pelajar akan melakukan sehabis baik selepas melakukan persediaan hampir 2 tahun. Tambah beliau, ketika peperiksaan, calon mesti menjawab dengan tenang dan berdoa yang terbaik. Datuk Dr. Razzie turut mendoakan kejayaan semua calon bukan hanya untuk peperiksaan tetapi juga dalam kehidupan. Menteri Kanan Pendidikan itu juga berkongsi perjalanan pendidikannya bermula dengan mengambil SPM di Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur hingga menamatkan pengajian Doktor Falsafah di The Australian National University. Menjelang peperiksaan Sijil Pendidikan Malaysia SPM Rabu ini, pastinya calon kini sibuk membuat persediaan akhir. Ini termasuk mengulang kaji subjek mengikut jadual yang telah disusun. Namun calon juga perlu memastikan diri mereka bersedia dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan sepanjang peperiksaan berjalan nanti. Selain memastikan perituk muka dipakai sepanjang di Dewan Peperiksaan, patuhi juga penjarakan fizikal untuk mengurangkan penyebaran wabak COVID-19. Periksa sentiasa keadaan kesihatan anda, pastikan tidak mempunyai gejala seperti batuk dan selesema sebelum menduduki peperiksaan. Jangan lupa untuk menyerahkan borang deklarasi saringan COVID-19 yang telah disediakan Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia MPM. Keluarga calon juga diminta memantau dan memastikan calon kekal sihat sepanjang tempoh peperiksaan. Ini termasuk membantu mengurangkan risiko penyebaran wabak semasa berada di rumah dan memastikan mereka tidak bergejala. Antara perkara lain yang boleh dilakukan ibu bapa dan penjaga untuk membantu persiapan calon termasuk memastikan dokumen pengenalan diri dan pernyataan pendaftaran dibawa mereka sebelum memasuki Dewan Peperiksaan. Bertemu kembali. 805,676 individu atau 22.7% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKICS semalam. Laman web COVID Now turut merekodkan lebih 14.4 juta individu atau 61.7% populasi dewasa di negara ini menerima dos penggalak COVID-19.
Manakala lebih 22.9 juta atau 97.5% lengkap vaksinasi mereka dan yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin pula sudah melebihi 23.2 juta atau 98.7%. Sementara itu, lebih 2.8 juta individu atau 90% remaja berusia 12 hingga 17 tahun telah melengkapkan vaksinasi. Manakala lebih 2.89 juta atau 93% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Sehingga semalam, jumlah kumulatif vaksinasi harian COVID-19 mencecah 66.9 juta. 27,299 kes harian baru COVID-19 direkodkan semalam, jadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 3,395,170 kes setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan berkata 27,170 kes atau 99.53% adalah kategori 1 dan 2. Menurut beliau, 129 kes atau 0.47% lagi pesakit adalah kategori 3 hingga 5. Berdasarkan pecahan kes kategori 3 hingga 5, 32 kes tidak divaksinasi atau belum lengkap vaksinasi. Menerima 2 dos vaksin 71 kes dan sudah menerima dos penggalak 26 kes. Pesakit dalam kategori berkenaan juga adalah kalangan berusia 60 tahun ke atas, iaitu 65 kes, mempunyai komorbid 35 kes dan ibu mengandung 1 kes. 348 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU, membabitkan 153 kes disahkan COVID-19, manakala 195 kes disyaki kemungkinan dan dalam siasatan. Kes yang memerlukan bantuan pernafasan pula 203 kes. 7 kluster baru dikesan sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 6,774 kluster. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, 5 negeri sudah merekodkan penggunaan katil ICU bagi merawat pesakit COVID-19 melebihi 50%, iaitu Kelantan, Melaka, Johor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam usaha merangsang industri akuakultur dalam negara, Universiti Putra Malaysia UPM telah memperkenalkan tapak demonstrasi Satraps Cosmos di ladang 15 Fakulti Pertanian UPM. Tapak demonstrasi pertanakan itu dirasmikan Kaunselor Kedutaan Jepun ke Malaysia, Hosomi Masashi. Turut dihadiri Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UPM, Profesor Dr. Nazamit Saari. Ladang yang dijalankan menerusi kolaborasi penyelidikan Jepun dan Malaysia melalui Blue Seed program itu dibangunkan menerusi teknologi kitar semula bahan buangan nutrien aquaculture. We introduced our novel developed recycling system. So by using the microalgae, so in order to establish the recycling society, so engine that is the economic incentive is necessary. So in this process, the engine is microalgae. We need to capture the very pure microalgae. So in this technology, we can produce high quality biomass of microalgae that can be harvested and used for different purposes. Projek ini membabitkan lebih 80 saintis di Malaysia dan Jepun daripada pelbagai bidang termasuk biologi dan kejuruteraan. Turut terlibat Universiti Malaysia Terengganu UMT dan Universiti Selangor UNISEL. Majlis perasmian ini juga sebagai simbolik kepada penutupan dan kejayaan program itu bagi fasa pertama dan memastikan projek Cosmos diteruskan. Projek Satraps Cosmos ini merupakan projek kerjasama di antara Malaysia dan Jepun yang telah berjalan selama 5 tahun bermula pada tahun 2016.
Tanggungjawab mendidik murid berkeperluan khas MBK kini tidak hanya digalas oleh pihak sekolah. Sebaliknya, berbagai usaha dilakukan pertubuhan komuniti bagi menganjurkan pelbagai aktiviti berkumpulan untuk golongan ini. Segmen aktiviti minggu ini meninjau aktiviti masyarakat yang diusahakan pertubuhan dalam komuniti PDK Putrajaya Presin 14. Menurut pengurusinya Rosman Naim, penubuhan PDK OKU ini berdasarkan pengalamannya sendiri yang sukar mencari pusat aktiviti untuk anaknya. Justru menerusi penubuhan PDK ini secara tidak langsung membantu golongan terbabit melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti dan melatih mereka berdikari. Di PDK Presin 14 ini kita mempunyai ada kelas terapi pertuturan, terapi fisioterapi, kita ada kelas bengkel latihan bekerja dan kita ada kelas menjahit dan juga terapi untuk home visit juga. So PDK Putrajaya mempunyai dalam 55 orang pelatih dan 11 daripadanya adalah home visit. Aktiviti yang dianjurkan oleh PDK tidak terhad di dalam bangunan ini. Malah aktiviti luar turut diadakan seperti terapi berkuda, bermain bowling dan berenang. Pusat ini juga bertindak sebagai pusat jagaan khas anak-anak OKU bagi ibu bapa yang bekerja. Malah anak-anak OKU remaja yang telah tamat persekolahan juga boleh menjana keuangan hasil usaha mereka sendiri. Di bengkel belakang sana ada bengkel latihan bekerja di mana mereka ini membuat makanan frozen food. So hasil jualan ini akan kita agihkan kepada mereka-mereka yang terlibat. Masih terlibat tu yang mengusahakanlah anak-anak ni. So kita daftarkan satu syarikat sebab untuk melayakkan mereka mendapat grant di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, so mereka akan dapat allowance lain dan akan dapat segi bantuan lah. Jadi, tambah Rosman, melalui pelbagai bantuan daripada kerajaan dan badan bukan kerajaan, ia amat membantu golongan ini belajar berdikari dengan peluang yang diberikan. Koleksi terbesar tenun diraja Pahang bakal dipamerkan di London pada Mei depan sempena Minggu Craft London. Ia merupakan penampilan kain tenun eksklusif serta julung kali diadakan di luar negara. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang sinonim dengan karya unik fabrik tersebut telah dijemput untuk mengambil bahagian di dalam acara antarabangsa itu. Lebih 100 helai tenunan dan puluhan busana persalinan kain tenun dijangka akan dipamerkan sekaligus memaparkan usaha kreatif industri kraft, warisan dan budaya Malaysia di mata dunia. Minggu lepas, Sri Paduka Berkenaan mengadakan lawatan kerja singkat ke London untuk menguruskan pelibatan di Minggu Craft London yang akan bermula dari 9 hingga 16 Mei. Tunku Azizah berditah karya tenun eksklusif Cik Nina Sayang akan julung kali dipamerkan di Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London. Persalinan Raja Permaisuri Agong pada istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong pada 2019 juga bakal dijadikan fokus pada pameran itu. The exposure, it will be good for them that people will know there is in Malaysia these fabrics that they can buy, they can order, is of very high quality, and all these designers in London also can come and have a look. Di awal pembabitan baginda sekitar tahun 2005, terdapat hanya 15 penenun di Pahang. Usaha gigih dan keprihatinan baginda telah melahirkan lebih 300 penenun mahir termasuk ibu tunggal serta bekas tahanan dan banduan di penjara Penur dan penjara Bentok. Kepelbagaian emas juga turut diterapkan di bahagian-bahagian lain ataupun peralatan-peralatan lain seperti tongkat dan sebagainya. So di sini menunjukkan bagaimana penggunaan penerapan nilai emas itu pada tongkat Sir Frank Swettenham, iaitu Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu tahun 1896 hingga 1901. Dia merupakan pentadbir British di tanah Melayu yang cukup sinonim dengan masyarakat Melayu. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan tongkat peribadi beliau yang telah menerapkan unsur-unsur emas. Plate emas tu di permukaan di bahagian tombol pemegang tu dan bahagian batang tongkat tersebut yang mengukirkan motif-motif seni ukir Melayu yang mengambil kira aspek-aspek tumbuh-tumbuhan ataupun alam semula jadi di negara kita. Sukan.
Johor Darul Takzim JDT muncul juara Piala Subangsih bagi musim 2022 apabila menewaskan Kuala Lumpur City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam semalam. Ia adalah gelaran kelima berturut-turut buat Harimau Selatan sejak 2018 sekaligus mengukir satu lagi sejarah baharu dalam kancah bola sepak tempatan. JDT dan KL City FC membariskan kesebelasan terbaik ketika turun merebut trofi Piala Subangsih bagi musim 2022. JDT menguasai sepenuhnya aksi pada babak pertama dan peluang terbaik tuan rumah hadir seawal minit ke-6 menerusi Leandro Velasquez, namun percubaan sekadar melewati palang gol KL City. Selepas beberapa kali mengancam kubu lawan, JDT akhirnya ceria apabila Nazmi Faiz Mansur menanduk masuk gol pembukaan pada minit ke-26 selepas memanfaatkan hantaran Arif Aiman Hanafi dari sebelah kanan padang. Belum sempat KL City bangkit, JDT terus memberi keasakan dan hasilnya penyerang import baharu Harimau Selatan Fernando Forestieri hanya memerlukan 6 minit kemudian untuk menggadaikan jaringan. Kekal 2-0 sehingga tamat separuh masa pertama, giliran KL City menguji kubu JDT sebaik babak kedua bersambung. Walaupun mencuba daripada pelbagai sudut padang, ketangkasan penjaga gol JDT Farizal Malias wajar diberi pujian kerana tenang mengawal gawangnya daripada dibolosi. Ketika aksi berbaki 6 minit, pemain gantian Afiq Fazal menamatkan sisa perjuangan KL City apabila menjadikan gol ketiga JDT melalui sepakan voli menarik dari luar kotak penalti. Keputusan 3-0 mengesahkan gelaran juara Piala Subangsih buat kali ke-5 berturut-turut sejak 2018 dan ia pastinya menyemarakkan lagi semangat skuad bimbingan Benjamin Mora menjelang aksi pertama Liga Super 2022 menentang Penang FC 4 Mac depan. Dalam pada itu, penyerang import baharu JDT Fernando Forestieri tidak dapat menahan sebab selepas pasukannya berjaya menjulang trofi Piala Subangsih. Penyerang kelahiran Argentina berusia 32 tahun memaklumkan dia belum pernah mengecapi sebarang kejuaraan sejak bergelar pemain profesional selama 15 tahun. I play in very big level, Serie A, Premier, Championship, but I never win nothing because we play to save in the league. So I get promotion to Championship to Premiership, but I never win. So for this cup is a lot for me because after 15 years, all my career, I came here and win something. I'm very happy. Untuk rekod, Forestieri memulakan karier bola sepaknya bersama kelab remaja Newell's All Boys dan Boca Juniors pada tahun 2003 hingga 2006. Selepas itu, penyerang lincah ini berkelana ke Itali, Spanyol dan England bersama beberapa pasukan seperti Watford, Sheffield Wednesday dan Udinese sebelum menyarung jersey JDT musim ini. Corak permainan Forestieri seakan bekas pemain JDT Gonzalo Cabrera dan apa yang menarik, kedua-dua pemain pernah beraksi dalam satu pasukan ketika mewakili kelab remaja Boca Juniors. Pasukan ADT Esports bakal membuat penampilan kali kedua di Tamasya Sukan C selepas bergelar juara pada saingan kelayakan Malaysia bagi permainan Arena of Valor AOV. Aksi Grand Final semalam, ADT mudah mengatasi cabaran pasukan XYD dengan kemenangan 3-0. Memang dominasi penuh disajikan ADT Esports ketika berdepan XYD dalam penentuan akhir Grand Final Arena of Valor AOV semalam. Kurang 11 minit diperlukan untuk memenangi game pertama, permainan lebih pantas disajikan ADT memasuki pusingan kedua. Dan jelas sukar untuk XYD menyekat kemarahan ADT yang menang dalam tempoh kurang 10 minit. Pusingan ketiga, ADT melengkapkan kemenangan ketiga tanpa balas sekaligus bakal membuat penampilan kali kedua dalam Tamasya Sukan C yang akan berlangsung di Hanoi, Vietnam, Mei nanti. Of course, very happy lah, but I think it's all in our planning lah. And we are now, what we need to do is focus lah, and we hope that we can help Malaysia to get at least one medal. Pada Tamasya Sukan C 2019 di Filipina, ADT yang mewakili Malaysia dalam permainan AOV gagal untuk menyelah namun sedia bangkit untuk penampilan kedua di Hanoi nanti. Vietnam muncul juara kejohanan Piala AFF bawah 23 buat julung kalinya selepas menupaskan Thailand hasil kemenangan tipis 1-0 pada perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Morodoteko, Phnom Penh, Kemboja semalam. Bagaimanapun, Thailand lebih mendominasi separuh masa pertama menerusi asakan petali arus ke kubu Vietnam. Paling ketara penguasaan bahagian tengah Thailand, Prapon Abram dan Waradojbun Maka Jonke yang sering menghadirkan detik-detik cemas di benteng pertahanan Vietnam untuk memastikan gawang mereka tidak polos. Tetapi berbaki 5 minit sebelum tamat permainan, Vietnam mula mendapat rentak untuk mengawal tempoh permainan.
Masa yang dinanti-nanti tiba di hujung babak pertama apabila Vietnam memecah kebuntuan gol menerusi Tran Bao Tuan pada minit ke-45. Selepas rehat, Thailand dilihat terdesak untuk mencari jaringan penyamaan sekaligus akur dengan kedudukan itu kekal sehingga tamat permainan. Ini adalah kejayaan pertama Vietnam muncul juara pada edisi ketiga ini selepas Thailand dan Indonesia menjuarainya pada 2 edisi terdahulu. Kemenangan ini juga turut membalas dendam pasukan senior yang tewas kepada Thailand di separuh akhir saingan Piala AFF Suzuki di Singapura akhir tahun lalu. Perarakan oleh pelajar sekolah Samba di Rio de Janeiro sempena Karnival Rio 2022 mengakhiri buletin D-Day. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.